Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh dengar suara, komen boleh dengar supaya kita dapat mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara jelas ke? ज़माना नबूवत 23 साल में खिलाफ मुशाहदा चलने की मशक की गई है। मक्का में कलिमा पढ़ते ही मकान, दुकान, ज़ब्त, माँ बाप, रिश्तेदार, मुखालिफ मारने पर उतर रहे हैं, पिट रहे हैं, तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इन सारे मुशाहदा के ख़िलाफ़ दीन पर चल रहे हैं। Kita pada zaman nubuat 23 tahun mereka telah praktis untuk bergerak berlawanan dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, dengan mata kasar mereka. Di Mekah bila mereka mengucap kalimah sahaja, rumah mereka, kedai mereka dirampas, ibu bapa mereka, saudara mara mereka menjadi menentang mereka, mula memukul mereka, mereka dipukul, mereka sanggup menahan kesusahan ini, penderitaan ini. Tetapi mereka terus bergerak walaupun semua ini bertentangan dengan apa yang mereka melihat dengan mata kasar mereka. Talha radhiyallahu anhu ने कलिमा पढ़ा, पीछे पीछे माँ बाप, माँ औरत जूते मारती जाती है और गालियाँ बकती है. Kata Talha radhiyallahu anhu masuk Islam, ibu dia, isteri dia mula pukul dia dengan kasut dan mula maki hamun dia. मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु क़बल इस्लाम, उनके माँ बाप इन्हें अव्वल दर्जा का लिबास व जूती व ताम देते थे। अब कलिमा के बाद वही माँ खाना बंद करके सुबह शाम मारते हैं। Begitulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sebelum Islam, ibu bapanya memberikan dia pakaian yang sangat mewah, makanan, kasut yang sangat mewah. Tetapi selepas Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mengucap kalimah juga, ibunya sendiri telah hentikan makanannya, telah henti memberikan dia makanan, dan sebaliknya dia mula pukul Mus'ab bin Umair siang dan malam. वहाँ से हबशा की हिजरत की, फाकों की वजह से सूख कर कांटे हो गए, आराम, राहत, पैसा सब ख़त्म, लेकिन फिर भी तकलीफ़ों के साथ चल रहे हैं. Maka dia telah berhijrah daripada Mekah ke Habsyah dengan dia kerana kelaparan di sana, dia sehingga menjadi kurus kering, tak ada lagi kerehatan, tak ada lagi kesenangan, tak ada lagi duit. Tetapi walaupun begitu dia tetap bergerak dengan semua penderitaan ini. उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कलिमा के बाद उनके चाचा ने एक चटाई में लेटकर भट्टी के धुएं में लटका दिया. Kata Uthman radhiyallahu anhu bila masuk Islam maka pakciknya sendiri, bapa saudaranya sendiri telah baringkan dia di atas batu yang panas. Dan begitulah Bilal radhiyallahu anhu को कलिमा के बाद मक्का से लड़के जानवर की तरह घसीटते फिर रहे हैं. Kata Bilal radhiyallahu anhu masuk Islam, budak-budak kanak-kanak di Mekah pun mereka mengheret Bilal radhiyallahu anhu seperti binatang. खूब खून निकल रहा, उस्मान बिन मज़ऊन के आँख फूट गई. Dia kata berlumuran darah, Uthman bin Mad'un mata dia ditumbuk. Ammar को वालिदा की जोर से खंजर मारा जिसके शर्मगाह से सीने तक की जगह पट गए. Dia kata ibu kepada Ammar pula ditikam sehingga terkena daripada kemaluan dia sehingga ke dada dia ditikam, मर गई. Ammar को हौद में डालकर दबाया गया sehingga ibunya telah syahid, Sumayyah. Dan Ammar radhiyallahu anhu dimasukkan pula dalam air, dalam haud, dalam telaga, lemaskan dia. अब कलिमा की मशक में आँख देखी का मुशाहदा हुआ, कलमा के मुखालिफिन कहते हैं कि हमारी क़ुव्वत से हुआ है, कलिमा वाले कहते हैं कि हाँ खुदा के करने से हो रहा है, जब चाहेंगे पलट देंगे. Inilah latihan yang mereka sedang ambil,
yang mereka sedang praktiskan, latihan yang sedang mereka ambil, latih diri mereka untuk melihat apa yang mata kasar tak dapat lihat. Mereka yang menentang kalimah la ilaha illallah, mereka yang menentang, mengatakan bahawa ini sedang berlaku kerana kekuatan kami boleh menindas kamu. Tetapi mereka yang telah mengucap kalimah la ilaha illallah berkata bahawa apa yang berlaku ini juga kan Allah Subhanahu wa taala yang benarkan, yang mahu perkara ini berlaku. Dan bila Allah Subhanahu wa taala kehendak, Allah akan ubah keadaan, Allah akan terbalikkan keadaan. Hijrat ke Habsyah ke taraf, dan mereka bersama-sama semua telah berhijrah ke Habsyah. Makkah wale ini Habsyah lene gaye Basyah Isyai. Bila mereka berhijrah ke Habsyah, orang Makkah tak puas hati, mereka pergi pula untuk ambil mereka ni pulang daripada Habsyah. Badssyah Isai hai, badssyah ini aman de dia hai. Raja di sana Najasyi, dia seorang yang menganut agama Kristian, dia telah beri keamanan kepada mereka. Amr bin al-As ne kaha aaj main unko badssyah se marwaunga. Maka Amr bin As kata, hari ini saya akan gunakan raja yang sama untuk pukul mereka ni, untuk mendera mereka ini. Satyo ne kaha aisi baat to zulm apne sathiyon kaum walon par mat karo. Amr bin As ne kaha ए वाली हबशा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये लोग गलत बातें कहते हैं. Orang saudara mara kepada Amr bin As, kata janganlah kamu buat perkara seperti itu, kerana itu adalah keluarga kamu sendiri, saudara mara kamu. Maka Amr bin As terus pergi juga dan dia kata kepada Raja Habasyah, kata mereka ni menghina Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Najasyi ne sabko bula beheja. Najasyi telah hantar wakil untuk panggil semua sahabat ni datang berhadapan dengan dia. Muslimano ne khuda par tawakkul karke Hazrat Ja'far ko आगे बढ़ा दिया. Orang Islam ketika itu mereka bertawakal kepada Allah dan mereka depankan Hazrat Ja'far radhiyallahu sayyidina Ja'far radhiyallahu an. उन्होंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक आयतें सुना दी, सारे रो रहे हैं. Maka Ja'far radhiyallahu anhu buat apa? Dia hanya baca ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka semua yang hadir mula menangis. Amr bin As ने जब ये देखा तो उसने बादशाह से कहा इन लोगों को मारूं. बादशाह ने डांट दिया. Maka bila Amr bin As tengok raja tak nak buat apa, dia kata izinkan aku, biar aku nak pukul mereka. Maka raja marah dia, Raja Najasyi marah dia. 13 saal Makkah में मुशाहदा के खिलाफ चलते रहे. 13 tahun mereka berjalan terus di Makkah walaupun bertentangan dengan apa yang mereka lihat dengan mata kasar mereka, iaitu mereka lihat kehancuran, mereka lihat penderitaan, tapi mereka tetap jalan kerana yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. फिर मदीने के पहले शुरू साल में भी इस तरह है. Begitulah bila mereka berhijrah ke Madinah juga, pada tahun-tahun awal di Madinah juga mereka hidup dalam penderitaan seperti ini. चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू सुफियान, तिजारत का काफिला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू सुफियान तिजारत का काफिला लेकर आ रहा है, इनसे चलकर हथियार सामान ले लेंगे, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Sufyan sedang membawa barangan perdagangan, maka jom kita pergi serbu dia dan kita ambil daripadanya segala senjata-senjata, sebab bila tak ada senjata barulah dia tak boleh serang kita. अब यहाँ मुशाहदा के मुताबिक चले कि एक काफिला तिजारत को 313 आसानी से लूट सकते हैं. Ketika ini mereka mula bergerak dengan mata kasar mereka, iaitu mereka anggap bahawa 313 orang dengan mudah mereka boleh dapatkan, mereka boleh rampas senjata daripada Abu Sufyan. Idhar Abu Sufyan rasta badal kar chale gaye. Di sini Abu Sufyan telah ubah jalan dia telah ubahkan jalan dia dan telah pergi kembali ke Mekah. Kafilah Muslimano ke hath nahi aaya. Sedang kafilah ini tidak dapat, maksudnya orang Islam tidak berjaya tidak mengejar kafilah ini. जमजम गिफारी को अबू सुफियान ने मक्का भेजा कि मुसलमानों ने घेर लिया. उस पर जोश में आकर 1000 लश्कर तैयार होकर निकल पड़ा. Maka Abu Sufyan telah hantar Damdam Ghifari bahawa bagi tahu kepada orang Mekah, kata kafilah yang membawa barang dagangan perniagaan ini telah dikepung oleh orang Islam. Maka orang musyrik Quraisy telah keluar dengan 1000 orang dengan semangat mereka. Ahli Badar ke pas 2 घोड़े
Ahli Badar hanya ketika itu memiliki 2 ekor kuda sahaja. Can telware, das kili ingkut. Ada beberapa sahaja pedang. 10 orang, hanya mereka menumpang 1 unta sahaja. Abu Zur sallallahu alaihi wasallam dia firman kerana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, maka apakah yang kita nak buat sekarang ni? Abu Bakar radhiyallahu anhu, maksudnya ketika ini mereka keluar tadi dengan musyahadah mereka, dengan lihat bahawa kita bilangan yang besar tetapi yang bawa kafilah itu sedikit saja, 60 orang, kita dengan mudah boleh kalahkan mereka. Tetapi yang berlaku sebaliknya. Maka Nabi SAW tanya sekarang ni, yang datang 1000 orang dengan kelengkapan, kita ada 313 orang, ada pun dua ekor kuda, beberapa pedang, dan unta pun tak cukup. Satu unta tu ditunggang oleh 10 orang, maksudnya bergilir-gilir. Maka Nabi SAW tanya sekarang ni, sekarang baru mereka kembali kepada yakin kepada apa mereka yang tak dapat mereka lihat dengan mata mereka. Abu Zur sallallahu alaihi wasallam dia firman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sekarang ni, apakah yang boleh kita buat sekarang? Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu ने कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार होकर नहीं आए. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita datang tanpa kelengkapan untuk perang. Wese jese hukum, tetapi bagaimana sahaja Rasulullah perintah, kami akan ikut sahaja, kita akan ikut sahaja. Miqdad radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, dia kata beritahu, perintahlah kami. Miqdad radhiyallahu anhu ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा दें, हम बनी इसराइल की मुशाहदा पर ना चलेंगे, मारना अगर ना होगा तो मर जाना तो हाथ में है ही. Maka Miqdad radhiyallahu anhu kata, kami tak akan buat seperti mana Bani Israel buat, yang mereka berjalan dengan yakin, dengan penglihatan apa yang mereka lihat dengan mata kasar sahaja. Tapi kami akan bergerak, kami bersedia untuk menyerang mereka, untuk berhadapan dengan mereka. Kalau tak dapat bunuh mereka, kita boleh syahid di jalan Allah. Kita terbunuh itu pun akan dikira syahid. Is par pucha kya raye hai Ansar ne kaha. Maka Rasulullah tanya lagi kepada kaum Ansar, apakah pandangan kamu pula? Maka orang Ansar kata, अंसार ने कहा कि हमसे पूछना चाहते हैं, adakah Rasulullah nak tahu pandangan kami? मुशाहदा को तर्क करके हम तो अहकाम पर आ गए, हुक्म हो तो पहाड़ों से गिरकर मर जाएं. Maka Ansar kata, ya Rasulullah, sekarang ni kami telah mula yakin dengan perintah melebihi apa yang kami lihat dengan musyahadah, dengan mata kami. Kalau Rasulullah perintah, kami sedia untuk terjun daripada gunung-gunung, pani mein डूब जाएं, kami sedia untuk terjun masuk dalam lautan, fala jaga tak chale jayenge, kami akan pergi di mana saja Rasulullah perintah kami pergi. Jiski rasi aap kaate, jiski aap jode, terpulanglah ya Rasulullah, nak potong apa, nak putuskan apa. Ab ya Huzur sallallahu alaihi wasallam ne pehle hi khushkhabari de di ki yahan fulan marega. Maka Rasulullah bagi tahu, kata di sini orang musyrik ni akan mati, di sini orang musyrik ni akan mati, fula yahan marega, fula yahan, di sini orang musyrik ni akan mati. Ab आगे बढ़े 15 साल बाद 5000 फरिश्ते उतर रहे हैं. Maka mereka telah maju ke depan selepas 15 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 2 tahun lagi di Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan 5000 para malaikat. In 15 साल में बहुत सी मुसीबतें उठाई, mereka terpaksa bersusah payah selama 15 tahun ini. 6 दिन में एक चमड़े की राखी पांखी और हम 10-20 दिन के बाद ही चाहते हैं कि खुदा दिखा दे. Kita baru susah sikit saja, baru 10-20 hari kita susah, kita kata mana ni Allah tak bantu lagi. हालांकि इन 20 दिनों में तबलीग भी अपनी कमाई ज़िंदगी घरेलू हाजतें देख कर रहे. Dia kata sedangkan kita di dalam tempoh beberapa hari yang kita susah ni pun kan, itu pun kita banyak masa, kita lebih banyak masa kita bagi kepada perniagaan dan rumah tangga kita melebihi apa yang kita berikan untuk tabligh, iaitu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. और वहाँ 15 साल बाद फरिश्ते गैर मुस्लिमों को मार रहे हैं. Sedangkan di sana 15 tahun selepas 15 tahun apa yang mereka lakukan kepada orang Islam, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat untuk pukul mereka. और बांध कर मुसलमानों को दे रहे हैं, dan para malaikat ikat mereka dan serahkan kepada orang Islam.
और एक लकड़ी सहाबा के हाथ में आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से तलवार बन गई. Kayu yang mereka pegang pun bertukar menjadi pedang kerana mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. कुदरत का मुशाहदा 15 साल बाद हुआ है, बगैर असबाब के जीत गए. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tunjuk kudratnya. Allah telah tunjuk kudratnya selepas 15 tahun. Tanpa asbab mereka telah mendapat kemenangan. ये फतह ऐसी थी कि इसकी इत्तला जब मक्का वालों मदीना पहुंची, किसी को शुरू में यकीन नहीं आया. Kemenangan ini begitu pelik sekali. Bila berita sampai kepada orang Mekah, mereka pun tak percaya. Bila sampai kepada orang Madinah, mereka pun tak percaya akan kemenangan ini. मक्का में खबर पहुंची. अबू लहब ने कहा, भतीजे बताओ 313,000 पर कैसे गालिब हुए? कहा, चाचा वहाँ तो आसमान से बड़े बड़े फरिश्ते उतर आए थे. Bila sampai berita ke Mekah, Abu Lahab tanya, bagaimana boleh 313 orang tewaskan kamu, 1,000 orang? Maka mereka kata, wahai bapa saudara, di sana malaikat yang besar-besar turun daripada langit. उन पर कैसे काबू पाते, bagaimana kami nak tewaskan para malaikat. मदीने में जब खबर पहुंची तो मुनाफिकीन और यहूद ना माने कि नहीं सारे मुसलमान मारे गए. Bila sampai berita ke Madinah pun orang musyrik, orang munafik dan orang Yahudi tak percaya. Mereka kata, mana boleh jadi, mesti semua orang Islam dah mati dah ni. अगर वो ज़िंदा होते तो उनको अपनी ऊँटनी की ज़रूरत होती. Kalaulah mereka hidup, maka mereka perlukan unta mereka. इनके मरने के बाद ये ऊँटनी ले आए हैं. Sebab itulah mereka bawa pulang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka dah syahid, dah mati. इससे ज़्यादा का दिमाग फेल हो गया. Mereka tak dapat bayangkan lagi. Mereka tak dapat bayangkan pun kata para sahabat boleh menang dengan menentang 1,000 orang ini. हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी ज़्यादती ताकीद के लिए भेजी थी. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar unta itu untuk bersama dengan Zaid bin Haritha untuk menunjukkan kemenangan. Usama कहते हैं कि मैंने अपने घर आकर अब्बाजान से पूछा कि क्या ये सच है? उन्होंने कहा ए वल्लाह. Usama radhiyallahu anhu kata, aku pun berlari balik ke rumah dan tanya kepada ayah aku Zaid, itu benarkah? Maka dia kata, demi Allah किसी को इस वक्त तक यकीन नहीं आया कि यहूद मुनाफिकीन में से जब तक मुसलमान अपने साथ सरदारान कुरैश को बांध कर अपने साथ ना लाए. Tetapi sehinggalah orang-orang Islam telah ikat orang pembesar-pembesar Quraisy dan mereka bawa sehingga tu orang-orang di Madinah tak yakin pun kata orang Islam boleh dapat kemenangan. और माल गनीमत भी अपने साथ अब खुदा ने दिखाया कि जब खिलाफ मुशाहदा चलोगे तो इस तरह नुसरतें होंगी. Dan mereka telah pulang bawa banduan-banduan orang-orang Quraisy besar dan juga harta rampasan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tunjuk bila mana kamu bergerak bertentangan dengan apa yang kamu lihat dengan mata kamu sendiri, maka beginilah kami akan bantu kamu. अब खुदा दिखा देने के बाद का ईमान, उनका ईमान यकीन और बढ़ा. Bila Allah dah tunjuk ini, maka iman mereka mula meningkat. InsyaAllah nanti kita sambung lagi malam ni, insyaAllah sampai sini saja. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.